Okey, selamat malam, salam sejahtera. Okey, saya percaya semua warga uh, undang-undang ataupun warga pengamal undang-undang di negeri Perak ni, ataupun secara khususnya pengamal undang-undang di kawasan Empat Buntar, Taiping, Kuala Kangsar dan Ipoh telah mendengar berita bahawa berlaku ataupun ada kes COVID-19, jangkitan COVID-19 yang melibatkan pengamal undang-undang. Dan saya terkejut sejak tadi saya tengok satu post daripada Jawatankuasa Peguam Negeri Perak nyatakan bahawa tujuh orang telah disyaki telah contact with COVID-19 and undergone self quarantine lah katanya. So apa nama konon-kononnya lah. Okey, di sini saya nak terangkan dan clarify bahawa ada seorang peguam kita yang dijangkiti, which is kita gelarkan dia patient zero. Beliau dijangkiti mendapat maklumat bahawa beliau telah dijangkiti pada pagi Rabu, Wednesday morning. Okay, at that time saya berada di mahkamah, saya telah dimaklumkan bahawa saya juga adalah seorang kontak rapat, dimaklumkan oleh patient zero sendiri, which is dia ingat bahawa dia ada bertemu dengan saya sewaktu kami buat kes di hadapan Senior Assistant Registrar Tuan Hairul. So hanya seorang yang positif, dan apabila telah mendapat berita tersebut, saya terus maklumkan kepada warga Mahkamah Taiping dan juga Senior Assistant Registrar Tuan Hairul, dan Tuan Hairul telah bertindak memaklumkan kepada KKM siapakah kontak rapat yang ada pada 9 dan 15 hari bulan Oktober, iaitu 2 hari tersebut patient zero berada di Mahkamah Taiping. Okey, jadi saya adalah salah seorang dan juga Tuan Hairul sendiri. Jadi kami berdua telah pun diarahkan untuk mengambil swab test, dan saya telah mengambil swab test di hospital swasta pada hari tersebut, iaitu pada hari Rabu tersebut. Sejurus selepas saya mendapat berita tersebut, saya selesaikan kes saya dan saya keluar terus pergi ke hospital swasta untuk swab test, manakala Tuan Hairul menunggu keesokan harinya untuk mengambil swab test yang dijalankan oleh KKM lah. Okey, so saya juga telah pun dihubungi oleh KKM dan telah diinterview, dan KKM juga telah ada saya percaya 90% maklumat yang tepat lah. Jadi KKM telah mengklasifikasikan saya dan Tuan Hairul sebagai direct contact, dan kami berdua telah diberikan gelang lah. So gelang pink, saya dan Tuan Hairul saja. So 2 orang sahaja yang diarahkan untuk menjalani kuarantin wajib. Kuarantin wajib ni tempoh 14 hari daripada tarikh kontak lah. So saya bermula daripada 16 hari bulan sehingga 29 hari bulan. Kami berdua sahaja. Macam mana boleh timbul sampai 7 orang tu? Okey, bersama-sama saya ada 2 orang rakan saya yang mereka percaya mereka perlu melakukan swab test kerana dalam tempoh daripada 15 hari bulan kepada sehingga hari Rabu tersebut, mereka berdua kerap berurusan dengan saya. Jadi kedua-duanya telah mengambil inisiatif sendiri pergi ke hospital swasta yang sama dengan saya pada pagi tersebut untuk mengambil swab test. Dan di hospital swasta tersebut juga ada beberapa orang patient lain ataupun orang awam yang lain yang ada kontak dengan patient zero. So kami semua mengambil swab test tersebut di situlah. And then result salah seorang rakan saya keluar pada keesokan harinya jam 12.30 hari, lebih kurang tengah hari lah, menunjukkan beliau negatif. Okey, dan seorang lagi pada lebih kurang pukul selepas rakan saya tersebut, keputusan saya pula keluar pada pukul 12.30 pagi hari inilah, pagi 23 hari bulan, yang menunjukkan negatif. So apabila saya telah pun negatif dan rakan saya tersebut telah negatif, rakan saya bukanlah direct contact, saya adalah direct contact, saya negatif. Jadi apabila saya negatif, orang yang telah kontak dengan saya sebenarnya tidak perlu mengambil swab test, tetapi jika mereka merasakan mereka perlu membayar sendirilah, voluntary, bukan daripada KKM. Jadi so sekarang ni hanya ada
yang saya faham ada 2 orang lagi daripada firma rakan saya tersebut telah mengambil swab test juga untuk sebagai precaution lah. So inisiatif sendiri. Saya percaya mereka juga negatif. Jadi hanya ada 1, 2, 4 orang peguam sahaja yang mengambil swab test dan kesemuanya negatif. Kesemuanya negatif. Semua dah dapat keputusan lah. Semuanya negatif. Satu kerani. Kerani tersebut juga saya percaya result dia dah keluar dan tak pastilah, tapi saya kalau positif tentu dah dimaklumkan, tapi beliau tidak ada kontak langsung, hanya sebagai precaution saja. Okey. Jadi macam mana boleh jadi 7 orang tu yang dimaklumkan seperti dalam perkeliling Perak Bar? Saya dapati bahawa ada seseorang telah memanjangkan satu mesej ataupun yang saya buat di dalam satu grup WhatsApp tu. Grup WhatsApp tu hanya melingkungi peguam-peguam Taiping daripada Kuantan, dan itu adalah kesinambungan daripada kami bergurau senda. Dan saya telah menambah daripada list yang sebenar. Ada 2 orang lagi. Itu adalah satu gurauan lah, atau pembantah terhadap 2 orang lagi rakan kami yang merasakan mereka sebenarnya perlu buat swab test, tapi sebenarnya mereka berada jauh daripada apa-apa kontak pun, jauh daripada saya, jauh daripada patient zero. Tetapi mereka buat macam teruk lah. Itu yang saya tulis di bawah itu, buat teruk. Saya tak sangkalah bahawa ada seseorang di dalam grup tersebut yang tidak faham perkataan buat teruk dan memanjangkannya kepada Perak Bar. Jadinya buat teruk tu bermaksud main-main buat teruk, buat macam teruk, padahal dia tak ada apa pun. Itu adalah, dan mesej tersebut adalah eksklusif untuk conversation tersebut saja. Kami sedang bergurau di dalam itu, dan semua orang yang faham dan semua ketawa, dan mungkin orang tersebut telah masuk dan telah mengambil mesej tersebut. Okey, saya percaya itu salah faham lah. Okey, dan beliau pula tidak clarify balik dengan sesiapa yang lain lah. Dan mungkin beliau clarify dengan saya, tapi saya tidak menjawab. Ataupun yalah, saya semalam daripada pagi sampai pukul 12.30 malam menerima berbagai panggilan telefon lah, daripada mahkamah, daripada rakan-rakan daripada bukan saja di dalam Taiping dan negeri Perak, daripada Kedah, Batu Wers, Pulau Pinang, Ipoh, semua memang ramai yang call. Walaupun sebelum ni 2-3 tahun tak pernah call, tiba-tiba call concern. Okey, bukanlah concern, tak tahulah concern ke trying to dig information ke, saya tak pasti. Tetapi kami sebenarnya okey. Tak ada masalah. Tak perlulah panik. Kami di Taiping sendiri pun sebab kami di Taiping, kami kawasan yang kecil dan kami boleh ingat siapa yang kami jumpa dan berapa bulan kami datang. Kami dah detect pun siapa yang ada kontak dengan patient zero, termasuklah mereka yang di Pejabat Tanah lah, dan saya telah confirmkan balik dengan KKM. Mereka juga telah mendapat maklumat yang tepat. Ada pula rumours mengatakan saya telah pun diangkut oleh ambulans. Saya dapat satu mesej di forward daripada orang lain, benarkah Cik Kimi telah diangkut oleh ambulans? Nak angkut ambulans ke mana? Saya dah confirm negatif, dan saya juga sedang berada menjalankan kuarantin wajib di rumah. So rumah, nampak? Di rumah. Tak ada pun ambulans angkut. Dan juga satu lagi rumours mengatakan sebuah firma ditutup kerana ada 4 orang peguam telah 3 atau 4 orang peguam telah contacted dengan patient zero. Juga adalah palsu. Firma tersebut tidak tutup. Yang tutup hanya firma patient zero, dan dia adalah untuk tujuan sanitasi saja. Dan pekerja-pekerja patient zero telah pun mengambil swab test pada pagi tadi, dan pagi semalam dan pagi tadi, dan dijangkakan akan keluar result mereka pada esok. Ataupun ada yang dah keluar, siapa yang pergi swasta memang dah keluar hari ni, dan salah seorang saya percaya runner beliau telah pun dapat result dan negatif. Jadi tak perlu panik. Cuma kita jaga SOP. Dan memang di Taiping memang dah berlaku PKPD, tapi hanya dalam satu kawasan, iaitu penjara sehingga ke mahkamah lah. Jalan Tamingsari itu depan mahkamah. Okey. So, tapi memang saya percaya mahkamah pun telah pun ditangguhkan untuk hari Isnin macam tu, sebab satu memang precaution lah, untuk mungkin ada sanitasi ke, ataupun saya tak pastilah sebab saya pun dalam kuarantin. Tapi saya dan Tuan Hairul telah pun di kuarantin, jadi mungkin
kes-kes Tuan Hairul tidak akan berjalan lah. Dan satu lagi, apa lagi rumours yang saya dengar? Itu sajalah. So saya percaya tak perlulah mencipta-cipta cerita sensasi, menambah-nambah nokok tambah, orang tu kena, orang ni kena. Hanya seorang saja yang kena dan 2 orang yang kuarantin wajib, iaitu saya dan Tuan Hairul. Yang lain semua program-program lain hanya tak ada kontak pun. Kontak apa? Jadi setakat sembang 4-5 meter semua pakai mask, itu tak payah risaulah. You all bukan kontak. Yang sembang depan tak pakai mask ke kan, biasalah kita jumpa kawan kita akan tarik mask sebab kawan. So mungkinlah saya pun masa KKM interview saya kata saya tak ingat sama ada saya tarik mask ataupun tidak. Tapi normally saya akan tarik sikit sebab mask saya itu tebal, orang-orang tak dengar saya cakap. And then itu je lah. Kenapa perlu disensasikan? Kenapa perlu mencipta cerita-cerita saya diangkut oleh ambulan, Tuan Hairul positif? Tak perlu semua tu. Cuba bayangkan anda sendiri berada di dalam situasi kami. Pak gelang ni. Nah. Okey. Sekian. Bye. Oh, darurat. Hari ni isu darurat. So satu je saya nak kata, ini darurat ni bukan tak samalah dengan darurat yang diorang kata boleh makan babi tu. Itu bukan, darurat lain. Dan saya juga telah menerima kata-kata, banyaklah kata-kata semangat daripada kawan-kawan yang mengatakan macam-macam cara lah, makan batu sauda, minum kumur dengan air garam. Oh, saya tak positif, saya negatif dan saya tak ada gejala langsung. Tiada gejala, sihat walafiat. Memang orang kata kadang-kadang tak ada gejala, tapi kita minta lah tak ada apa. Dan saya dalam keadaan sihat, tak ada rasa sakit tekak ke apa, sakit kepala ke apa, tak ada. And then, yalah, kumur-kumur tu, kumur air garam. Saya minum kumur. Okay, bye.